أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Maksudnya, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai, yakni keredaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapaikannya. Demikianlah Allah Ta'ala telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah Ta'ala terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala yang bahagia, Tuan Imam Bila dan seluruh jawatankuasa serta tuan-tuan, tuan-puan, muslimin muslimat tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ni kebetulan pentazkirah kita ataupun ustaz kita tidak dapat bersama. Jadi kita cuba memenuhi ruang yang ada ini setakat menunggu waktu isyak ni. Jadi bersempena dengan bulan yang kita sedang duduk ni ialah bulan Zulhijjah. Hari ni 2 dah tak? Hari ni 2 Zulhijjah. Dah lama dah kita akan menyambut Aidil Adha. Nanti kita akan sambut Hari Arafah. Dan masjid kita juga akan adakan majlis sempena dengan Hari Arafah, satu ceramah ataupun pengisian berkait rapat dengan perkara tersebut. Tak silap saya 7 hari bulan nanti insya-Allah kita akan adakan. Merujuk kepada ayat yang saya baca tadi, bagaimana kita orang Islam disunatkan untuk mengerjakan korban. Tak kira lah sama ada lembu, kambing, unta. Disunatkan kepada kita melakukan korban. 2 minggu lepas ataupun minggu sebelum pada ni kita ada sebut dah bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim AS apabila Allah Ta'ala perintah dia supaya menyembelih anak dia. Baru ni pun hari Jumaat kemarin pun Tok Khatib kita sebut tentang perkara yang sama, penghayatan ibadah korban. Menyebut ayat yang menyentuh tentang bagaimana Nabi Ibrahim AS menyahut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada ragu-ragu, tanpa ada was-was, tanpa ada syok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perintah Allah Ta'ala itu dari sudut akal kita tak menasabah nak sembelihkan anak, tapi dilakukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Allah Ta'ala menggantikan anak dia tu Ismail AS, yakni Nabi Allah Ismail AS, dengan seekor kibas. Bertitan daripada itu, kita juga disunatkan melakukan korban. Bersama dengan muslim
ataupun Aidil Adha. Ayat yang kita baca tadi menyentuh tentang bagaimana ibadah yang kita lakukan ini mestilah ikhlas kerana Allah. Ikhlas kerana Allah. Mesti buat korban ni kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang lain. Ataupun bukan kerana benda lain. Kadang-kadang ada setengahnya ataupun barangkali ada berlaku niat kerana benda lain. Ada nak tunjuk rebang, nak suruh kata orang ni orang baik, nak suruh kata orang ni orang ju, nak suruh kata orang ni orang yang soleh ataupun sebagainya. Maka itu tidak mendatangkan manfaat ataupun tidak mendatangkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kita itu paling penting. Kita korban lembu besar sekalipun kalau tidak ikhlas tidak akan dapat apa-apa. Dapatlah nama. Ni badi nak lembu besar belaka. Terutamanya musim ni lah. Musim ni lembu hok kecil pun jadi mahal. Ada 5,000, 6,000, 7,000 dah ni dah. Tak ada dah bahagian hak kecil-kecil ni. Dulu kok kerik banyak 300,500 sebahagian dah. Ni nak cari 500,500 tu jarang-jarang. Jarang-jarang dah. Ada 6,500, 7,500, kau naik aja. Ada yang semalam sebahagian 2,000 sebahagian. Boleh kalilah berapa seekor. Jadi berapa jumlah, berapa nilai itu tidak penting. Kerana hak paling penting ialah keikhlasan yang perlu ada pada kita. Betul, memanglah hak paling molek kita nak korban ni binatang hak paling molek, hak paling sempurna, hak paling comel, hak gemuk, hak sehat. Bila tengok tu sehat, gemuk dan sebagainya, memang betul. Tapi bukan itu ukurannya. Sehingga ayat yang kita baca ni Allah Ta'ala sebut, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging-daging tersebut tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Dagingnya, darahnya tak sampai pada Allah Ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang Allah Ta'ala naknya ialah takwa di kalangan kamu. Keikhlasan di kalangan kita. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat ni kerana ialah sebagai satu ibadah. Kita buat ni kerana menyambut seruan yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita buat ni kerana melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat kerana Allah Ta'ala, bukan kerana orang, bukan kerana nak nunjuk, bukan kerana sesuatu benda yang lain selain daripada Allah. Jadi hasilnya takwa kepada Allah. Bila kita buat, kita rasa inilah kita buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, nak beri kepada orang yang kurang berkemampuan, beri orang susah, orang miskin dan sebagainya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi motif ataupun hadaf ataupun tujuan sebenar
ialah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala nak. Macam ke puasa juga lah. Puasa, nanti jawab besar sekali takwa. Ada. Jadi, kita korban-korban ni pun, gitu juga lah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kazalika sakharaha lakum. Demikianlah Allah Ta'ala telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah Ta'ala terhadap hidayahnya dan kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita kemudahan. Dengan kita melakukan korban, lembu, kambing dan seumpamanya, dimudahkan oleh Allah kepada kita. Allah Ta'ala pun tak mengarah kita benda pelik-pelik. Allah Ta'ala dah arah pula kita nak suruh sembelih apa ni, dinasar ke apa ke, tidak. Benda mudah-mudah je. Kambing, lembu saja. Unta. Itu hak mudah kat kita ni, lembu, kambing lah. Nak cari unta kan payah pula. Susah pula. Mahal pula. Semua itu ialah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hidayah kepada kita, petunjuk Allah Ta'ala kepada kita. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang buat baik, yang melakukan korban, agihkan daging-daging kepada mereka yang kurang mampu. Maka orang yang melakukan kebaikan, Allah Ta'ala beritahu, wa basyiril muhsinin, beritahulah kabar gembira kepada orang yang melakukan kebaikan. Sudah barang tentu orang yang melakukan kebaikan, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ayat kita baca dalam sembahyang tadi, wa man ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun sebesar zarah, kecil saja amalan dia, tak kira lah besar mana amalan dia, tapi syaratnya amalan tu amalan yang baik, amalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang diiktiraf oleh Allah, amaran yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapat khairan yarah. Allah Ta'ala sebut dia akan diberi balasan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan tu tak seberapa di mata kita. Di mata kita ni kadang-kadang kita tengok, oh gitu pun buat agak. Kita kata kecil je bagi kita. Tapi nilai pahala ganjaran besar bagi Allah Ta'ala. Contohnya buang syaukah ataupun kita kata duri-duri, buang benda-benda ranting pokok ataupun dahan kayu di jalan menghalang lalu lintas orang ni. Itu dapat pahala. Pokok terbalik contohnya, orang nak lalu tak boleh, kita pakai gotong royong, tebang, halih, katang dan sebagainya, maka setiap dahan-dahan kayu, pohon-pohon kayu yang kita halih itu ganjaran kepada kita. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW, bahawa orang yang melakukan kebaikan walaupun menghilangkan duri atas jalan, ada duri, ada ranting pokok tengah jalan, dia ambil buang, maka bagi dia pahala, pahala sedekah. Ni kalau ranting pokok, ni kalau pokok tu tumbang, lagilah pahala besar. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala nilai belaka. Semua kebaikan yang kita buat, Allah Ta'ala nilai. Kebaikan yang kita lakukan, Allah Ta'ala beri ganjaran dia. Jadi ayat tadi yang kita baca,
Ayat dalam sembahyang pun kita baca tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun sebesar zarah, maka dia akan mendapat pahala kebaikan. Ganjaran dia dapat. Itulah tabiatnya manusia. Anda siap perbuatan, ada ganjaran dia. Jadi Allah Ta'ala pun guna istilah yang sama. Setiap membuat lagu ni, mu akan dapat lagu ni. Anda buat baik, balasan dia baik. Hadis Nabi ada sebut. Anda buat satu kebaikan, mu akan dapat 10 kebaikan. Asyra amsalihah, 10 seumpamanya. Maksudnya 10 kali ganda pahala yang kita dapat. Satu kebaikan yang kita buat. Jadi setiap pahala kebaikan yang kita buat itu akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buang duri tengah jalan, kita buang kaca tengah jalan, kita buang paku tengah jalan, kita alih sapoh dan seumpamanya, Allah Ta'ala beri ganjaran kepada kita. Allah Ta'ala beri ganjaran kepada kita. Kita suruh orang buat baik pun Allah Ta'ala beri ganjaran juga. Contoh kita lalu ada pokok, kita pun minta awang tolong kau buang tu. Mana? Pocik nak buang ni tak larat, awang tu pun buang. Dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Itu dia. Kita suruh orang mari masjid sebagai contoh. Suruh orang mari masjid. Dengan sebab kita suruh, kita ajak orang mari, kita dapat pahala, dia dapat pahala. Tidak mengurangkan sedikit pun pahala yang dapat pada dia. Nabi sebut dalam hadis, man dalla ila khair kafa'ili. Siapa yang menunjuk sesuatu kebaikan pada orang lain, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Kalau orang yang buat kebaikan tu dapat 10%, dia akan dapat 10% juga. Tanpa mengurangkan hak orang yang buat tu. Kalau orang tu dapat 10 riyal, dia pun dapat 10 riyal juga. Ini ganjaran yang Allah Ta'ala sedia bagi orang Islam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ayat kita baca tadi. Sebaliknya, kejahatan pun begitu juga. Man dalla ila syarika fa'ili. Siapa yang menunjuk ke arah benda yang tidak molek, dia ajar orang supaya buat tak molek. Dia ajar orang supaya buat benda hak dosa. Dia ajar orang supaya buat benda yang maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka dia akan dapat balasan sama seperti mana orang hak buat juga. Itu je. Sipir dia mudah. Dalam ayat tadi bagaimana? Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang beramal walaupun kejahatan dia tu sebesar zarah, maka dia akan dapat balasan dia juga. Jadi munasabah dah. Kita pun begitu juga. Orang yang buat baik dapat ganjaran dia. Orang yang tak buat baik dapat balasan dia. Orang yang buat balik baik, dia mendapat kebaikan, hasil daripada kebaikan yang dia buat. Orang yang buat jahat, dia akan mendapat balasan sama seperti kejahatan yang dia buat. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala ni hadir. Sebab itulah Allah Ta'ala ni buat syurga, buat neraka. Buat syurga, buat neraka. Syurga untuk orang yang taat, orang yang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
neraka bagi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syurga bagi orang yang soleh, neraka bagi orang yang toleh. Orang yang toleh, orang yang tidak baik. Jadi Allah Ta'ala buat adil dah. Jadi dalam hal ini Allah Ta'ala sebut mudah pada kita. Ganjaran yang disediakan itu cukup mudah bagi kita. Cuma atas kita lah, nak ke tak ampuh. Kadang-kadang kita ni haklah kebaikan ni lambat je. Nak baik kadang-kadang lambat je, keriang je. Keriang. Contoh mudah. Tak banyak. Minta derma dan sebagainya. Kadang-kadang lambat lihat. Mikir semua. Itu dia. Jadi kita permudahkan. Kalau kita permudahkan benda-benda urusan lagu ni, maka Allah Ta'ala akan permudahkan bagi kita. Kita pun bantu orang. Bantu orang ni, kita memudahkan dia. Dalam keadaan dia tersepit. Dalam keadaan dia susah, kita bantu dia. Maka Allah Ta'ala akan melepaskan kita, waktu kita tersepit, jika kita bantu orang. Itu. Dalam satu hadis yang lain, jika sekiranya kita melepaskan seseorang itu dalam keadaan kesusahan, kesepitan hidup, maka Allah Ta'ala akan melepaskan kita dari kesempitan di padang mahsyar. Dan apa lagi kita nak? Padang mahsyar yang kita semua sedia maklum. Orang huru-hara nak mencari tempat berpaut, nak mencari tempat untuk mendapat keampunan daripada Allah. Tapi dengan sebab amalan kita atas dunia, Allah Ta'ala beri kepada kita kelebihan-kelebihan tertentu. Kadang-kadang kelebihan seperti mana kita sebut tadi, bantu orang susah, bantu binatang-binatang dan sebagainya yang memerlukan, maka diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak usah bimbang kita, tak usah takut, tak usah was-was untuk nak memberi bantuan ataupun memberi pertolongan kepada siapa yang memerlukan. Cuma yang ini banyak orang tipu. Kena berhati juga. Hak tipu ni banyak. Hak scammer ni banyak juga. Duk atau WhatsApp lah, duk atau mesej, nak pinjam duit dan sebagainya. Kita ingat ke kawan kita, rupanya bukan kawan kita, dia nyamuk kawan kita. Ada banyak orang kena. Tu kena berhati-hati. Pokok pakarnya kita kena berwaspada juga. Zaman sekarang ni macam-macam boleh jadi. Apapun yang pasti, kalau kita buat ikhlas kerana Allah, Allah Ta'ala akan beri ganjaran untuk kita. Yakin dengan Allah Ta'ala. Yang jadi masalah kita ni tak yakin mana. Kakang aja. Kan aku berikan, tak ada aku. Itu dia. Jadi yang pasti kita kena yakin dengan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dalam hal ini, seperti mana ayat yang kita baca tadi, jelaslah bagi kita bahawa ibadah korban yang kita lakukan ni mestilah kita buat dengan sebaik mungkin dan seikhlas mungkin. Jangan ungkit, jangan nyuhu, jangan nunjuk ke orang. Jangan duk ukit, jangan nyuhu ke orang, jangan duk nunjuk-nunjuk ke orang. Setengah kita ni nunjuk ke orang. Aku rebang ni lembu so, hak munda pekcek. Itu dia. Jadi kita mendabik dada pula dengan perbuatan lagu tu. Itu tidak betul, tidak bertepatan dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala
iaitu ketakwaan daripada dia. Kita tak usah bangkit. Kita tak usah ujub. Sifat haragu ni kena hindarkan. Ujub, sum'ah kena buang belaka. Ujub ni nak nyunjuk ke orang. Sum'ah ni nak suruh dengar orang kata benda kita. Dia ni bagus ni. Sekali rebang sekor semua. Sekali rebang tak hok cecek ni tak main. Nak suruh orang kata gitu kita. Itu tak boleh. Itu semua merosakkan pahala kita. Ujub, sum'ah, takabur. Akak diri. Takabur ni akak diri, orang tersombong. Itu dia. Sum'ah ni nak suruh orang kata. Jadi takabur ni kita akak diri. Jadi hak tu semua kena hindar supaya kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang Allah Taala nak dalam ayat yang kita baca tadi daripada suratul Hajj. Minggu lepas, 2 minggu lepas kita baca surah Haji juga. Ayat. Hari ni pun kita baca suratul Hajj. Memandangkan kita nak menyambut raya haji tak lama lagi dah, dan kita akan melakukan korban. Di samping itu kita juga kena di samping kita melakukan ibadah korban, kita juga kena memudahkan urusan. Itu antaranya untuk mendatangkan pahala kepada kita. Jangan menyusahkan. Setengah orang menyusahkan. Jadi kita kena memudahkan dalam sebarang urusan kita. Jadi ingat molek itu, keikhlasan itu menjadi ukuran daripada Allah Ta'ala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum atau kama qala Allah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat pada tubuh badan kamu, wala ila suwarikum, dan Allah Ta'ala tidak melihat pada luaran kamu, bentuk tubuh kamu, wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Itu tepat Allah Ta'ala tengok. Akan tetapi Allah Ta'ala melihat pada hati kamu. Allah Ta'ala lihat pada hati kita, iaitu ikhlas setara mana kita buat ni. Ibadah korban yang kita buat, termasuklah ibadah-ibadah lain, sembahyang, puasa, zakat, haji, korban dan lain-lain. Semua tu Allah Ta'ala menjurus kepada hati. Sebab itulah kita kena jaga hati kita supaya tidak lari daripada niat asal kita. Kita sembahyang, kita niat kerana Allah. Lepas tu dalam sembahyang kita pun kena kekalkan dalam keadaan kerana Allah Ta'ala. Banyaknya kita lepas pada akad takbir tak tahu pas mana dah. Tak tahu pas mana dah, pas ke langit dah, pas ke bulan dah. Lari khusyuk kita tu. Niat pun lain kerana benda lain dah. Macam kita sebut tadi lah. Ni kita ulang balik. Niat kerana benda lain, nak suruh orang kata orang baik, orang soleh. Itu tidak betul. Jadi Allah Ta'ala menjadikan hati tepat dia tengok. Jadi kita kena jaga hati dengan sebenar-benarnya. Sebab apa yang difokus pada hati? Biasanya bila hati comel, zahir pun comel selalu. Ada. Zahir pun comel selalu. Hati itu beriman, maka tubuh badan kita beriman juga. Nak ikut Allah Ta'ala juga.
Ada juga pandangan kata, ada apa hati comel, luar orang tak ada apa. Tak jadi juga gitu. Tak? Main tuduh-tuduh tak pakai cawak saja. Tak? Hati saya comel Ustaz. Tak ada apa. Tak betul. Sebab benda hak luar ni, dia menggambarkan apa hak ada dalam hati. Itu orang yang beriman, hak dalam hati itu dia akan tatbik, ataupun kita kata dia akan merealisasikan hak luaran kita ni. Kalau kita beriman kerana Allah dalam hati kita, maka luaran kita pun akan hidup dalam keadaan taat kepada Allah. Kita pakai pakaian yang juru, kita pakai pakaian yang tutup aurat. Aurat lelaki, cara lelaki. Aurat perempuan, cara aurat perempuan. Itu baru betul. Ni pakaian tak tahu kala-hala, bertentangan dengan syariat Allah. Kata hati baik tak apa. Itu tak betul. Itu dia. Jadi kena ingat molek, kita betulkan hati kita, niat kita kerana Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala menerima ibadah korban kita dengan sebaik mungkin. Tak kira lah kita korban kambing ke, tak kira lah kita korban lembu ke, dan tak kira lah kita korban tu besar ke kecil ke dan sebagainya. Yang paling penting keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil daripada korban tersebut menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah, menjadikan kita orang yang taat kepada Allah, menjadikan kita orang yang sentiasa takarrub diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu yang kita mahu, dan hak itulah yang Allah Ta'ala nak. Hak tu yang Allah Ta'ala nak. Benda lain tak mahu. Puasa Allah Ta'ala nak kita bertakwa kepada dia. Korban pun kita juga Allah Ta'ala nak supaya bertakwa pada dia. Benda lain dia tak mahu. Itu dia. Jadi kita pakat betulkan niat kita. InsyaAllah dah lama dah ni. Hari ni hari yang kedua. Yang kedua hari ni dah. Daripada Zulhijjah. Kita ada masa lagi lebih kurang 7 hari ataupun 8 hari lagi. Kita akan menyambut Aidil Adha. Dan kita akan sama-sama melakukan ibadah korban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah kita, ibadah korban kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima dan menjadikan kita orang yang baik, orang yang soleh, orang yang patuh kepada kehendaknya dan patuh kepada perintahnya, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup setakat tu malam ni, sedikit sebanyak untuk memenuhi ruang yang ada ni. Hak yang baik semua mari daripada Allah, yang kurang itu mari daripada kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan kita diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.